Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah santai kita pada hari ini. Okey, untuk video sebelum ni saya telah bincangkan tentang tanggungjawab kita. Maksudnya jika kita ni saling melakukan tanggungjawab kita di dunia ini, secara dunia kita akan jadi dunia yang terbaik. Jadi timbul satu persoalan mengenai tanggungjawab ini. Yang mana sebelum ni saya ada bacakan satu ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Yang mana Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi di sini Allah Ta'ala dah mention, dah gazetkan bahawa kita dijadikan di dunia ini hanyalah satu-satunya tujuan, sebab yang paling utama adalah ya'budun, untuk beribadat kepada Allah. Walaupun siapa kita, walaupun apa pangkat kita, tak kiralah kita ni siapa, VIP ke atau orang biasa, raja pun ataupun rakyat jelata, ketua ataupun pekerja, guru atau murid biasa, semua ditugaskan oleh Allah, Tuhan yang mencipta kita, hanya dengan satu tujuan, liya'budun, untuk beribadat. Jadi, bagaimana cara ni untuk beribadat kepada Allah? Setiap daripada kita ni wajib melakukan setiap pekerjaan untuk Allah. Kita gantungkan apa yang kita lakukan itu adalah untuk menjemput redha Allah, menjemput kasih sayang Allah, supaya Allah jadikan apa hak kita lakukan tu sebagai asbab untuk kita masuk syurga dia. Memang kita tak dapat masuk syurga Allah dengan amalan kita yang banyak, tapi amalan kita yang banyak tu dengan tujuan apa? Supaya Allah redha dengan kita dan Allah rahmatkan kita, masukkan kita dalam syurga. Apa yang perlu kita lakukan? Tugas kita ni adalah untuk berdakwah. Maksud berdakwah ni adalah untuk kita seru, ajak orang untuk melakukan kebaikan dan tinggalkan kemungkaran. Jadi mari satu persoalan, dakwah ni adakah hanya tugasan para alim ulama, tok guru, mufti ataupun ustaz sahaja? Jawapannya tidak. Kerana setiap daripada kita dipertanggungjawabkan untuk berdakwah. Tak kira lah dia ni petani ke, ataupun dia pekerja kerajaan ke, ataupun dia usahawan perniagaan ke, ataupun dia jutawan ke, ataupun siapa pun dia, tugas dia perlu berdakwah. Cuma berdakwah dia tu tidak semestinya dia ni kena berceramah, tidak semestinya dia ni kena baca kitab. Dakwah ni adalah mengajak orang untuk buat sesuatu yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha, dan jauhi apa yang mengundang kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana jika dia tak ada kepakaran dalam bidang seni contohnya, sebab saya ada kawan dalam bidang lakonan, ada juga kawan dalam bidang nyanyian, dan ada juga kawan yang boleh melukis, dan ada juga kawan yang boleh menulis. Jadi setiap platform yang ada itu digunakan dengan baik. Kelebihan-kelebihan yang ada itu digunakan untuk tujuan menyampaikan mesej supaya orang yang menerima karya-karya mereka tu dapat dekat dengan Allah, dapat kenal Allah. Contoh, kita perlu pelakon, pengarah, penerbit yang faham agama supaya kita dapat satu cerita yang berkualiti, yang patuh syariah dan tidak adanya sesuatu yang berunsur maksiat di dalamnya. Dan kita juga perlukan hiburan-hiburan yang mengingatkan kita kepada Allah, supaya kita dapat menjauhi hiburan-hiburan yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Kita perlukan pelukis-pelukis yang membawakan cerita-cerita ataupun pengajaran-pengajaran yang boleh ke anak-anak kita yang mana minat lukisan-lukisan atau minat membaca lukisan, komik lah kita boleh kata, supaya mereka ni minat dia tu untuk dengar muzik ataupun baca komik, baca novel. Di situ diselitkan unsur-unsur untuk kita mengingati Allah. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Ada orang boleh memberi motivasi, ada orang boleh berceramah, dan walaupun tidak ada kepakaran yang begitu, kita sebagai hamba Allah, kita boleh buat sesuatu yang Allah redha dengan mengajak orang buat kebaikan. Kebaikan ni tidak semestinya nak ajak semayang. Kita tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada jiran kita. Kita berkhidmat kepada ibu bapa kita. Kita membantu jiran-jiran kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita. Menunjukkan budi bicara yang baik kepada orang yang mengenali kita maupun orang yang tak mengenali kita. Kita tunjukkan akhlak seperti mana telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saudara-saudara kita ataupun kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang tidak beragama Islam. Dari situ kita ni
menjadi salah satu pada duta-duta Islam, yang mana non-Muslim, orang yang bukan Islam tengok pada kita, dia nampak ciri-ciri indahnya Islam yang sebenar. Bukanlah kita ni menjadikan fitnah kepada agama kita sendiri, yang mana orang non-Muslim boleh katakan tak ada beza perangai orang Islam dengan perangai orang bukan Islam. Jadi kita telah membawa fitnah dalam agama kita. Semoga kita tidak jadi seperti itu, insya-Allah. Kita kena ingat, walaupun tugas kita ni bukanlah besar, kita hanyalah pecisan-pecisan nak dibanding dengan pendakwah-pendakwah yang besar di luar sana. Kita kena ingat satu perumpamaan ini, sebutir bangunan dia tidak terjadi hanya dengan batu bata sahaja, dengan siming sahaja, dengan konkrit sahaja. Malah dia didirikan dengan butiran-butiran pasir yang halus, yang mana jika siap bangunan itu, kita tidak nampak pun di mana butiran pasir itu, tetapi butiran pasir itu telah menjadi sebahagian daripada kukuhnya sebuah bangunan itu. Begitu juga dengan Islam, walaupun tugas kita ni kecil seperti sebutir pasir, tetapi kita juga termasuk sebahagian daripada insan-insan yang Allah Ta'ala kata pengukuh kepada agama Islam itu, insya-Allah. Jadi, jom buat kebaikan dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.